Saya nak sebutlah, antara benda-benda yang kita boleh ambil manfaat ialah menonton filem-filem lama. Menonton filem-filem lama. Tuan-tuan pernah tengok tak filem Tiga Abdul? Tiga Abdul. Tiga Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Bila tengok cerita Tiga Abdul buat pertama kali, tuan-tuan nampak apa dalam cerita tu? Tak, cerita tu bagi tuan-tuan lah, pandangan mungkin berbeza, perspektif dia tu. Jadi contoh saya tanya, kira abang tengok filem tu terarah ke arah mana? Terarah kita kata kerakusan ke, apa, nak kepada kuasa ke, pembahagian faraid yang tak adil ke? Nampak mana? Faraid yang tak adil. Ada lagi orang pandangan lain bila tengok Tiga Abdul, pandangan dia tu terarah kepada apa? Okey. Ni kita kata sisipan. Sebenarnya bila kita tengok filem Tiga Abdul, itulah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee cuba gambarkan kejatuhan Turki Osmaniyah. Ini sesuatu yang lebih besar daripada kita memandang pergaduhan ahli keluarga, pergaduhan adik-beradik, berebut harta, berebut kekuasaan, ditipu, dijual. Lebih besar, dia nak cerita itulah kejatuhan khilafah yang terakhir Turki Osmaniyah. Sebab awal lagi bila dia tunjuk latar belakang cerita tu, memang cerita zaman Turki Osmaniyah. Cara berpakaian pun kita tahu dah, jenis baju kot pakai tarbus. Baik, cerita ini dimulai, inilah cerita dongeng orang tua-tua. Siapa yang habaq tu? Pakcik Haji kan? Pakcik Haji tu siapa? S. Syamsuddin. Dialah cerita. Cerita ni kisah bermula di sebuah negeri yang bernama Isketambola. Isketambola tu apa dia? Istanbul, ataupun lebih awal disebut Islambul. Cuma nak bagi cerita tu funny, cerita tu ke arah lucu dan lawak, Isketambola. Awal cerita dia gambarkan keadaan Turki besar. Siapa dia Turki besar? Turki besar yang dimaksudkan ialah khilafah Turki yang menaungi negara-negara Islam di bawah payung dia. Turki besar digambarkan dengan Ismet Ulam Raja. Itulah Turki besar. Turki besar bila dia khilafah sentiasa sibuk dengan tugasan-tugasan pengurusan dan pentadbiran. Awal-awal lagi lagu mana? Kering-kering, oh ya, kapal di laut. Kering-kering kain tu sampai. Kering-kering hak ni. Sibuk sungguh dia. Walaupun dalam keadaan sibuk, sebenarnya penyakit pada dia dah macam-macam dah. Dia tu duduk tengah sakit tu. Maksudnya kena makan apa? Tak boleh lekang daripada ubat. Penyakit lah, mungkin inilah rasuah, mungkin ada berlaku korak, mungkin kelemahan tu, kekurahan ni. Banyak penyakit dah dia dah. Tunggu masa saja. Walaupun masih bertahta dan memerintah. Akhirnya sakit dia makin teruk yang membawa kepada mati Ismet Ulam Raja. Mati Ismet Ulam Raja ni, itulah tandanya kejatuhan Turki Osmaniyah. Jatuh dah Turki Osmaniyah. Jadi awal-awal jatuh tu, siapa yang boleh diharapkan untuk mengembalikan semula kegemilangan takhta khilafah ni? Mestilah warisan dia. Siapa dia? Anak-anak dia. Anak-anak dia ada 3. Pertama, Abdul Wahab. Abdul Wahab siapa yang berlakon? Haji Mahdi. Siapa Haji Mahdi ni? Biasanya dia bawa watak orang alim, watak raja, watak sultan. Kalau dalam
Orang minyak dia jadi penghulu bunian, watak-watak hebat dia. Kalau macam zaman moden ni, Jalaluddin Hasan selalu pegang watak macam ni tak? Watak-watak rare dia panggil ni. Imam Mahdi tu Imam Mahdi pula dah. Haji Mahdi. Ni kata ni. Ni kalau rakaman ni diteruskan lagu tirah. Ni apa ni, tiba-tiba Haji Mahdi pi Imam Mahdi. Orang nak cari salah, ni lah peluang. Haji Mahdi ni nama betul dia Mahdi bin Sa'id. Mahdi bin Sa'id, dia ni anak siapa? Dia ni lah anak seorang tokoh ulama terbesar. Syekh Sa'id Linggi tu, itulah bapak dia. Yang tuan-tuan belajar dan tuan-tuan kenal Syekh Sa'id Linggi, itulah bapak Haji Mahdi. Abang dia Syekh Ahmad Syekh Sa'id, bekas mantan mufti pertama Negeri Sembilan. Dia jugalah orang yang membacakan doa waktu deklarasi kemerdekaan kita di Stadium Merdeka 1957. Ada cerita, mungkin hearsay ke, bapak dia hantar khusus untuk dia mendakwahkan para pelakon dan para artis pada zaman tu. Biarlah tu. Apapun watak dia, Abdul Wahab. Abdul Wahab digambarkan Turki besar. Satu lagi ialah Abdul Wahid, adik dia, digambarkan Turki kecil. Digambarkan Turki tua, ni Turki muda. Ayah dia Turki besar, Abdul Wahab Turki tua, Abdul Wahid Turki muda. Lakonan S. Kadarisman. Pasal apa kamu masak tak bubuh sambal belacan? Nak suruh senang orang ingat. Baik. Watak Turki tua sebenarnya menjurus kepada golongan-golongan klasikal dan tradisional ulama-ulama depa. Dan bila kerajaan dan khilafah ni jatuh, harapan yang ada pada ilmuwan-ilmuwan ni, akademik ni, ulama-ulama ni, tapi satu saja kelemahan, ulama-ulama dan orang-orang agama ni tak hebat dalam bidang pengurusan dan pentadbiran negara. Dia lebih kepada ilmu Islam semata-mata, ilmu akademik semata-mata, pengajian semata-mata, tapi tak melibatkan diri dalam administration. Yang menyebabkan ilmu Islam yang ada pada dia tapi fail pada pengurusan dan pentadbiran. Bila mereka cuba angkat balik, masih tak mampu untuk berjaya. Yang Turki muda ni pula lebih kepada golongan-golongan muda, juga cuba nak angkat balik. Mereka ni dah didedahkan dengan acuan barat. Orang-orang yang pernah terlibat dengan barat, bersosialisasi dengan barat, tapi agama pula kurang. Cuba bangkitkan, tak mampu juga. Lalu akhirnya dalam keadaan dua golongan ni nak bangkit, akhirnya mereka juga terpedaya. Bagilah harta sama mereka. Inilah disebut diktator vs demokrasi terpimpin. Diktator pun kena, demokrasi terpimpin pun kena. Dua-dua kena layan dengan Sadiq Segaraga dan Kasim Pantolon kan, 25%. Dia berasa dia hebat, dia berasa dia bijak. Lepas kita kahwin, kita bawa isteri kita balik, kalau kita marah pun depa tak tahu. Berasa hebat dah, berasa bijak dah. Tapi bijak kita pun kita lupa perjanjian yang kita sign. Perjanjian yang kita buat, syarat dia jangan marah. Kita yang sign, kita jangan marah. Dan mesti orang akan buat sesuatu yang menyebabkan kita marah. Bila bangkit benda macam ni, mana boleh kami lawan benda ni. Jangan marah. Slow. Kami menentang keras benda ni mencabar agama kami. Jangan marah. Tak boleh nak buat apa. Kita yang sign, ingat.
Kita sendiri yang sign, kita terima bahasan dia. Jadi akhirnya terpedaya, tertipu, harta tergadai, akhirnya sampai kena jual. Tuan-tuan nak tunggu sampai kena jual, ikut suka hati tuan-tuan lah. Tapi harapan hak ada pada siapa? Tinggal hak kecil. Inilah Turki kecil, Abdul Wahab, seorang ahli muzik lah, dia minat muzik. Tapi dia tak ada harta yang ditinggalkan. Bukan itu maksud dia. Sebab dia adalah harta luar negeri. Sebelum dia bangkit balik, kita perlu cari seorang manusia yang berwatak, Sulaiman Akhlaqan. Dialah pemegang amanah harta ni. Siapa dia Sulaiman Akhlaqan? Tuan-tuan carilah sendiri. Agak-agak siapa Sulaiman Akhlaqan? Pemegang amanah harta-harta luar negeri. Tapi dalam masa yang sama, P.Ramlee mencontohkan kebaikan dan amanahnya Sulaiman Akhlaqan. Dalam masa yang sama, hidup juga dalam lingkungan kita orang yang berwatak Jamal Pak Tongkol. Wow. Jamal kata apa? Kadang-kadang jual manusia lebih baik dan lebih bagus daripada jual binatang. Jual orang. Hang jual hang, aku jual aku. Hang jual kawan tu, aku jual kawan ni. Faham-faham lah maksud jual tu. Kita ni kena beli kat orang je. Ada pitih boleh beli orang tu, ada pitih boleh beli orang ni. Pemaparan tu nak cakap dalam masa Sulaiman Akhlaqan duk ada pun, kelompok-kelompok seperti Jamal Pak Tongkol tetap akan wujud. Apapun apa yang dimasukkan harta luar negeri, harta luar negeri yang boleh diharapkan ialah negara-negara yang pernah bernaung di bawah payung khilafah. Bukan khilafah tu sendiri, khilafah dah tak ada. Orang hak dalam khilafah di Turk tu cuba bangun, tak mampu. Harapan ada hak pada pernah bernaung tu. Bila buka file, itulah tan. Inilah yang akan naik, benar. Popostan, Turkistan, Dagestan, Gohek-Gostan, Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan mungkin. Dia mengarah kepada kerajaan Aceh ke Johor Riau ke Nusantara kita ni. Sampai sekali kerajaan setan lu ada kan. Maksudnya itulah kekuatan kita. Jadi Turki ni di masa akan datang dibangkitkan kembali oleh hak pernah bernaung. Tu je harapan. Cari pemegang amanah Sulaiman Akhlaqan, dia akan bangkitkan balik. Tapi sebelum nak jadi bangkit balik tu, apa jadi? Mari Pak Haji Bakhil, bukan? Bawa anak-anak yatim. Tolong kami, bantu kami. Ni jadi orang kabedai kot, aku duk menyanyi ni. Selalu ustaz ni tak menyanyi. Tiba-tiba malam ni dia rasa nak menyanyi. Bukan apa, nak habaq tu bukan cerita anak yatim. P.Ramlee nak gambarkan menerusi lagu tu, bila khilafah Osmaniyah jatuh, negara-negara yang berada di bawah naungan seperti anak yatim yang kehilangan bapa. Hak duk payung kita, hak duk jaga kita dah meninggal. Negara-negara yang pernah bernaung di bawah sistem ni dah jadi macam anak yatim. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Bapak dah tak ada dah, bapak dah jatuh. Sekurang-kurangnya kita dapatlah bekas yang kecil. Walaupun sekolah kecil, tapi selesa lah untuk kita. Biar dulu kita nak rancang strategi bermula daripada sekolah kecil ni lah. Last sekali cara kita nak lipat balik Sadiq Segaraga dengan Kasim Pantolun, kita kena tukar perjanjian. Bukan kita saja marah, biar dia juga marah pun kena jual. Baru fair. Tak aci lah aku je marah, kena. Hang kena marah, kena juga. Jadi bila sama-sama ni, sama-sama duk jagalah. Aku nak marahkan, kena kat aku. Ni pun nak marah kena aku. Dia jadi tak berani lah.
Hak tadi segala-gala tak boleh dah. Baru nak marah tunjuk, baru nak marah tunjuk. Hak ni kita buat. Jadi bila dia pun kena marah kena, kita akan buat benda yang dia nak marah jugalah. Hak tu fikir sendirilah. Last kali dia sendiri mengakui apa? Kebijakan otak Abdul Wahab. Dah sekali Abdul Wahab hak kata nak membangunkan tak mampu tadi, Abdul Wahab pun boleh duduk sekali aman bahagia. Lepas tu duduk tengok ke dinding, senyum balik. Gambar siapa kat dinding? Ismail Ulam Raja. Faham dah ke tu? Ke sebelum ni tengok pandang lagu mana? Tak, maksudnya sisi pandang tu macam saya cakap tadi ke kok lain? Duk bergaduh harta lah, duk bergaduh ni tak. Okey, tak apalah. Tu nak suruh nampak.